yanqasimu khabarul ahad min mashhuri wa azizu wa gharibu bin nasbatu ila kautihi wa naifuhu ila qismaini wa huma. Maksudnya bahagia khabar ahad yang terkenal berhubung kekuatan dan kelemahannya terbahagi kepada dua bahagian, iaitu makbulu wa huwa ma turajihu sadaqul sakhir bihi wa hukmuhu wajibul ihtijaju wal amalu. Ini adalah perkara yang berkemungkinan besar adalah benar dan keputusannya adalah kewajipan bertahan dan tindakan. Mardudu wa huwa ma lam yatarjihu sadaqul sakhir bihi wa hukmuhu innahu la yahtiju bihi wa la yajibu amalu wa likulli man makbul. Perkara tidak mungkin benar mengenai pilihan itu dan keputusannya ialah ia tidak digunakan sebagai bukti dan tindakan tidak diperlukan dan semua orang boleh diterima. Wal mardudu ikisam wa tifasil. Dan jawapannya adalah bagian dan perincian. Khabar makbul terbahagi kepada dua, iaitu Sahih dengan Hasan. Sahih dengan Hasan terbahagi kepada dua lagi. Sahih li zati, sahih li ghairihi. Dan juga Hasan terdapat dua. Hasan li zatihi dan Hasan li ghairihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini saya Muhammad Muaz bin Muhammad Faisaluddin akan menerangkan tajuk hadis sahih. Yang mana sahih ni dari segi ta'rif lughatan diddu asyaqim, yang bermaksud berlawan, lawan kepada perkataan salah. Wa huwa haqiqatu fil ajsam, yang bermaksud hadis sahih ni dia betul dalam segenap aspek dalam sesebuah hadis tersebut. Wa istilahan ma ittasala sanaduhu bin naqlil adil ad-dhabit an mislihi ila muntahahi min ghairi syuduz wala illah, yang bermaksud dari segi istilah apa yang bersambung sanadnya dari segi istilahnya yang bermaksud bersambung sanad dengan penulisan yang adil dan dhabit daripada awal hingga ke akhirnya tanpa sebarang kecacatan. Syarah kepada ta'rif hadis sahih, yang mana kesempurnaan sesebuah hadis tu kita dapat kategorikan sebagai hadis sahih dengan beberapa perkara, iaitu yang pertama ittisalu sanad, yang bermaksud sanad tu bersambung daripada Rasulullah SAW sampai kepada kita. Yang kedua adalah tu ar-rawah, yang bermaksud perawi yang adil. Yang ketiga dhabtu ar-ruwah, yang bermaksud perawi yang dhabit. Mana kata perawi yang meriwayatkan hadis tersebut perlulah dhabit dari segi hafalan, dari segi penulisan hadis tersebut tanpa sebarang keraguan dan kesalahan. Dan seterusnya adamu asyudzus, yang bermaksud tiada sebarang keraguan. Maksudnya dalam hadis sahih tersebut tidak boleh ada dalamnya sebarang keraguan, kerana boleh mengganggu dari segi kepercayaan terhadap pembacanya. Dan terakhir sekali adamu al-illah, yang bermaksud tiada sebarang kecacatan, yang membawa maksud dalam setiap hadis yang sahih tidak boleh ada di dalamnya sebarang kecacatan yang boleh mengundang kepada perubahan dari segi makna ataupun maksud hadis tersebut sehingga mengubah makna daripada intipati hadis tersebut. شروطه شرائطه يتبين من شرح التعريف عن شروط الصحيح التي يجب توافرها حتى يكون الحديث صحيحا خمسة. Jelas daripada syarah ta'rif syarat hadis sahih ialah memerlukan 5 syarat, iaitu bersambung sanad, perawi yang adil, perawi yang dhabit sifatnya, tiada keraguan ke atasnya dan tidak mempunyai illah. Maka apabila salah satu daripada syarat ini tidak lengkap ataupun tiada, maka bukanlah dipanggil hadis sahih.
Contoh hadis ialah ma akhrajahu al-Bukhari fi sahihah qala hadithuna Abdullah bin Yusuf qala akhbaruna Malik an Ibn Shihab an Muhammad bin Jabir ibn Mut'im an abihi qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a fil maghrib bit-tur. Apa yang dimasukkan Imam Bukhari dalam hadis sahihnya, ia berkata telah memberitahu kepada kami Abdullah bin Yusuf berkata telah dikabarkan kepada Malik daripada Ibn Shihab daripada Muhammad bin Jabir ibn Mut'im dan daripada ayahnya, dia berkata telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca pada maghrib dalam suatu fasa. Bahadal hadis sahih, hadis ini benar kerana sanaduhu muttasil id anna kullu rawa min rawatihi sam'ahu min shaykhu wa amma anahu Malik wa Ibn Shihab wa Ibn Jabir fama hamulatu ala al-ittisal li'annahum ghairu mudallisin. Bersambung sanadnya, setiap perawi-perawinya mendengarkan daripada guru mereka. Adapun Imam Malik, Ibn Shihab dan Ibn Jubair, ia adalah berdasarkan kesepakatan kerana mereka bukanlah seorang penipu. Seterusnya ialah wali'anna rawatuhu adul dhabitun wa hadhihi awsafihim 'inda ulama al-jahl wa ta'dil. Dan kerana perawinya adalah seorang yang adil dan dhabit, ini adalah huraian mereka menurut ulama jahl dan ta'dil. Abdullah bin Yusuf thiqah muttaqan, Malik bin Anas Imam al-Hafiz, Ibn Shihab az-Zahari faqih hafiz muttafaqun ala al-jalalatu wa ittiqanah, Muhammad bin Jabir at-Thiqah, Jabir bin Mut'im sahabi. Abdullah bin Yusuf adalah seorang yang amanah dan sempurna. Imam Malik bin Anas Imam Hafiz, Ibn Shihab az-Zuhri seorang ahli fiqh hafiz, Muhammad bin Jubair ialah seorang yang amanah, Jubair bin Mut'im adalah seorang sahabat. Seterusnya ialah fa'innahu ghairu syaz id lam yu'alinuhu ma huwa aqwa minhu. Dan kerana mereka tiada keraguan, mereka tidak akan menentang apa-apa pun daripadanya. Hari sekali wa'anna laisa fihi 'illa min 'ilal, kerana ia tidak mempunyai illah terhadap diri mereka. Wal hikmah wujub amal bihi bi ijma' ahli hadis wa min yatlu bihi min usuluddin wal fuqaha fa huwa min hajatil syara' la yashi'u muslim tarakal amal bihi. Dan hukumnya wajib melaksanakan menurut ijma' ahli hadis dan orang-orang yang dipercayai dari kalangan fundamentalis dan ahli fuqaha. Ia adalah salah satu hujah syariah. Seorang Muslim tidak boleh meninggalkan pekerjaannya. Al-murad biqaulihim hadza hadis sahih atau hadza hadis ghairu sahih. Maksudnya, apakah yang dimasukkan dengan ucapan mereka hadis ini sahih atau hadis ini tidak sahih? Hadza hadis sahih an syuruti al-khamis as-sibaqa qad takhafaqat fi la'annahu mawtu' bi sihhati fi nafsi amar jawaz khata'an wa nasiyan ala siqah. Ini adalah hadis yang benar. 5 syarat sebelum ini telah dipenuhi. Ia tidak benar dalam perkara yang sama, kerana dibenarkan kesilapan dan kealpaan pada amanah. Hadza hadis ghairu sahih annahu la tattaiku fi syaratil sahih al-khamis sibaqa kullaha aw ba'daha la'annahu kaza fi nafsi amar jawaz isa min huwa kasirul khata'a. Ini adalah kenyataan yang tidak betul, bahawa dia tidak memenuhi semua atau sebahagian daripada 5 syarat kesihatan sebelumnya. Bukan dia berbohong tentang perkara yang sama, kerana ia dibenarkan melakukan banyak kesilapan.